Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 3, keselamatan, unit 7, keselamatan di rumah dengan tajuk sentiasa beringat. Kemahiran kita masih kemahiran menulis, ya. Buku aktiviti halaman 49 awak boleh semak. Di situ terdapat di SKP kita 3.2.2 dalam kurungan 2 menghasilkan jawapan berdasarkan soalan bercapah. Mari kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Seperti mana sebelum ni, objektif pelajaran kita, cikgu berharap murid-murid dapat menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Baik, cikgu juga berharap murid-murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4. Menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan pemahaman bercapah dengan betul, ya. Baiklah, kalau kamu sudah bersedia, boleh buka buku aktiviti jilid 1. Sila buka halaman 49. Ini ialah petikan yang akan kita pelajari hari ini. Okey. Petikan ini berkisar tentang catatan Alia. Catatan Alia ini ditulis pada 3 Mac 2000. Okey, boleh kita katakan 2021. Tajuknya ialah sentiasa beringat. Baik, di situ ada sedikit gambaran ringkas, ya. Gambar tu ada gambaran ringkas mengenai petikan. Tapi sebelum tu kita baca dulu apakah kandungan catatan Alia ini, ya. Mari baca bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Pada minggu lepas, dahi adikku Aidan telah bengkak kerana terlanggar bucu meja. Oleh itu, aku menolong ibu memasang pelindung bucu. Aku memasangnya pada bucu meja makan di dapur. Ibu pula memasangnya pada bucu besi pemegang tangga. Pemasangannya mudah kerana pelindung bucu terdapat dalam pelbagai saiz dan dilengkapi dengan pelekat. Pelindung bucu ini diperbuat daripada span. Aku dan ibu berbuat demikian untuk menjaga keselamatan adik. Aku tidak mahu kejadian yang sama berulang lagi kepada adikku. Baiklah, demikian tadi seberingkas catatan Alia berkisar tentang kejadian yang menimpa adiknya pada minggu lepas, ya. Jadi pada minggu lepas adik Alia ni, ya. Okey, adik Alia telah terlanggar bucu meja menyebabkan dahinya bengkak. Jadi selepas kejadian itu, apakah tindakan Alia dan ibunya? Baik, untuk mengelakkan kejadian yang sama daripada berulang kembali, Alia dan ibunya, ya, sini Alia, sini ibunya telah bertindak untuk memasang pelindung bucu. Alia pasang pada meja, ya, ini Alia, ya. Alia pasang pelindung ni pada bucu meja. Kalau dapat lihat, pada bucu setiap meja ni dipasang pelindung oleh Alia. Okey.
Manakala Ibu Alia pula memasang pelindung bucu pada bahagian tangga. Ya, pada bahagian tangga rumah mereka. Baiklah, apa tu pelindung bucu? Okey, ini gambaran yang lebih jelas jika kamu tak pernah tengok pelindung bucu macam inilah rupa bentuknya ya. Pelindung bucu ini diperbuat daripada span ya. Ada berbagai warna supaya kelihatan menarik, dibuat dalam berbagai warna dan boleh terdiri dari pelbagai bentuk dan saiz ya. Yang pentingnya biarpun ada pelbagai warna, bentuk dan saiz, fungsinya tetap sama untuk dipasang. Pelindung bucu ini dipasang mengikut kesesuaian tempatnya. Baik, dalam gambar ni cikgu cuma tunjukkan contoh satu sahaja bentuk pelindung bucu ni ya. Sebenarnya dia ada banyak lagi tapi tak apalah kita, yang pentingnya awak faham macam mana rupa pelindung bucu ni. Kalau dapat tengok sifat dia ni agak lembut. Jadi sebab sifatnya yang lembut tu, dia dipasang di hujung meja. Kalau dalam gambar ni awak dapat tengok ya, Alia pasang hujung meja. Dalam gambar ni juga dipasang di hujung meja supaya bila kita terlanggar atau terkena pada bucu meja ini tidaklah mendatangkan kesakitan yang teruk. Ya, sebab sifatnya menyerap hentakan ataupun dengan secara tidak langsung mengelakkan berlakunya kejadian yang lebih parah. Kalau awak terlanggar pun mungkin tak sakitlah, ataupun kalau dahi Aidan ni terkena bucu meja mungkin kuranglah, tak adalah bengkak sangat atau tidak mencederakan dahinya ya. Demikian tu tadi dia pasang pada bucu-bucu meja. Untuk pelindung bucu meja, ada juga pelindung bucu bagi tangga ya, bucu tangga. Ini contoh pelindung bucu yang jenis lain ya, bentuk lain dipasang pada bahagian tangga, di bahagian hujung ya, hujung pemegang tangga. Kalau dalam gambar ni awak dapat lihat Ibu Alia pasang di bahagian tangga yang menuju ke dapur tu ya. Ini contoh bagaimana pelindung bucu ini dipasang pada pemegang besi di bahagian tangga rumah. Baik, dalam petikan tadi dia dah bagi tahu ya, tujuan dipasang pelindung ni tidak lain ialah untuk menjaga keselamatan adik. Baik, maksudnya kalau kita pasang pelindung bucu ni sama ada bahagian tangga atau bucu meja, ia dapat mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Okey, kalau berlaku pun mungkin risikonya tidaklah teruk, sekadar yang ringan saja ya. Baik, ini tadi petikan ni cikgu rasa kamu boleh baca berulang kali untuk lebih faham. Jika tidak faham, kita lihat pada slide seterusnya ya. Baik, dalam slide ini kamu dikehendaki menjawab soalan pemahaman bercapah. Jadi kamu harus memikirkan jawapan, tetapi kamu harus memahami petikan itu dengan jelas baru kamu boleh jawab ya. Dalam sesi slot ini cikgu takkan memberikan apa-apa gambaran jawapan, tapi cikgu tetap nak kamu menjawab soalan ini dengan menggunakan jawapan yang lengkap atau format yang betul. Kamu haruslah menulis jawapan dengan menggunakan ayat
yang lengkap dan struktur ayatnya haruslah betul. Kamu harus peka terhadap penggunaan tanda bacaan, penggunaan ayat yang betul, penggunaan huruf besar kecil dan sebagainya ya. Baik, kita lihat secara lalu okey mengenai soalan ini. Soalan yang pertama, mengapakah dahi Aidan bengkak? Baik, soalan ni tanya mengapa dahi Aidan bengkak. Awak baca, faham, awak akan jumpa jawapannya dalam petikan. Kamu haruslah memulakan jawapan kamu bermula dari perkataan nombor 2. Sebagaimana yang cikgu pernah tekankan sebelum ni, untuk jawapan yang lengkap, kamu harus salin dari sini. Kamu salin sampai hujung ni. Kamu salin di sini ya. Ingat ya, di bahagian ruangan jawapan ni perlu salin dari sini hingga hujung, kemudian barulah beri alasan atau jawapan mengenai soalan ini. Contohnya, dahi Aidan bengkak kerana, kerana apa? Salin, sambung kerana apa kat sini hingga habis ya. Tulis lengkap dan akhir sekali jangan lupa tulis, letakkan tanda noktah. Ingat ya, Aidan ni nama orang kena tulis huruf besar. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Ya, soalan yang kedua, selain bucu meja, di manakah pelindung bucu ini sesuai dipasang? Baik, soalan ni agak bebas dan tidak terikat. Dan sifatnya kamu harus fikir di mana ya, di mana pelindung bucu ini boleh dipasang selain dari bucu meja. Jadi salin soalan ni ya, bermula dari perkataan pelindung bucu meja ini sesuai dipasang di mana selain dari bucu meja. Jadi awak perlu lengkapkan jawapan awak di sini. Yang ini cikgu tak harapkan awak fokus pada petikan saja ya. Awak boleh beri apa-apa saja alasan atau jawapan yang bersesuaian ya. Di mana-mana saja di bahagian rumah awak yang mana sesuai nak pasang bucu meja. Ingat ya, bucu meja ni, pelindung bucu ni dipasang kerana untuk mengelakkan bahaya. Jadi kalau rasa tempat atau di bahagian rumah awak tu bahaya, kat mana, awak tulis saja jawapan tu di bahagian sini ya. Tapi kena salin dari selepas perkataan partikel kah ni ya. Salin hingga habis, kemudian baru awak tulis jawapan. Seterusnya, soalan yang ketiga, adakah pelindung bucu ini mudah dipasang? Okey. Kemudian kalau awak jawab mudah dipasang, awak berikan alasan kenapa. Kenapa dia mudah dipasang. Yang ni ada dalam petikan, awak cari sendiri. Dan yang terakhir, apakah tindakan kamu sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja? Baik, yang ini soalan logika, awak perlu fikir sekiranya mungkin awak boleh mulakan jawapan awak dari sini untuk soalan ni. Okey. Sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja, apakah tindakan awak? Awak perlu fikirkan kalau berlakunya kejadian yang tak diingini. Ini dalam rumah awak nak buat apa? Okay, awak boleh bagi apa-apa saja tindakan yang logik lah. Okay, yang logik, yang boleh diterima. Jadi ini soalan kebat ya, awak seharusnya tahu ya. Apa-apa saja alasan yang bersesuaian boleh diterima. Demikian cikgu dah sampaikan beberapa contoh cara menjawab untuk soalan-soalan yang ini, baik soalan yang ketiga ni atau soalan yang keempat atau soalan 2, 1. Cikgu sudah berikan garis panduan ya. Jadi awak
yang seterusnya terpulang kepada awak bagaimana cara awak nak menjawab. Yang pentingnya, ya, ingat ya, yang pentingnya jawapan awak mestilah dalam ayat yang lengkap. Yang pertama ayat yang lengkap, gramatis. Gramatis maksudnya betul susunan ayatnya, betul sistem tata bahasanya, kemudian betul juga tanda bacaannya, ya. Ataupun betul juga huruf besar atau huruf kecil serta tanda-tanda yang sepatutnya ada dalam petikan tersebut, dalam jawapan tersebut. Cikgu rasa cikgu dah terangkan dengan agak panjang lebar mengenai cara menjawabnya sama seperti sebelum ni. Cikgu harap murid-murid akan membuat latihan ini dalam buku ya. Baik, sekian dahulu untuk slot kali ini. Sehingga kita bersua lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.